Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang berbahagia Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid dan ahli jawatan kuasa qaryah, tuan-tuan dan puan-puan jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan dapat menyambung lagi bacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu hadis yang ke-86 insya-Allah, yang membicarakan tentang kelebihan kita berzuhud di dunia ini dan diminta supaya kita mengambil habuan dan mengambil nikmat dunia ini secara sederhana. Jangan terlalu banyak, kerana dia boleh menjadikan kita terpedaya dengan nikmat-nikmat itu. Maka Al-Imam An-Nawawi dia kumpulkan hadis-hadis Nabi yang membicarakan soal itu. Baik, hadis hari ini hadis yang 86 daripada Sayyidina Anas bin Malik rahimahullah, seorang sahabat Nabi dan seorang budak yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة متفق عليه. Hadis ini Nabi menyatakan kepada kita selaku umatnya bahawasanya kehidupan yang kekal, kehidupan yang sempurna tidak ada melainkan kehidupan di akhirat sana. Kehidupan di akhiratlah kehidupan yang sempurna. Kehidupan di akhiratlah kehidupan yang kekal buat selama-lamanya. Sementara hidup di dunia ini tidak kekal, dia hanya buat sementara waktu sahaja. Dan kalau kita mendapat nikmat dalam kehidupan dunia pun, nikmat itu kalau dibandingkan nikmat di akhirat terlalu amat sedikit, terlalu amat kecil. Oleh sebab itu Nabi menyebut di dalam munajat dia, Allahumma ya Allah, la aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang kekal abadi melainkan kehidupan di akhirat sahaja. Oleh sebab itu orang-orang Islam, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diminta mencari kebahagiaan di akhirat. Kerana kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang kekal abadi.
dan dia tidak menuntut kita untuk mencari semata-mata kebahagiaan dunia semata-mata, kerana kebahagiaan dunia adalah sementara waktu sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah di antara munajat Nabi dan di antara ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut kepada kita oleh Sayyidina Anas bin Malik. Daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal melainkan kehidupan akhirat." Sebab itu Allah sebut di dalam suratul Nisa, apabila diberikan nikmat kepada orang-orang mukmin dan beriman serta beramal soleh, apa dia? Allah kata, kami akan masukkan mereka ke dalam syurga, khalidina fiha abada. Mereka kekal duduk dalam syurga sampai bila-bila, sampai tidak akan berakhir nikmat syurga yang diberi oleh Allah kepada orang-orang beriman dan kepada orang-orang yang beramal saleh. Itu suatu penjelasan serta perakuan Nabi yang disampaikan kepada kita bahawa kehidupan yang sebenar, kehidupan yang kekal adalah kehidupan di akhirat, manakala kehidupan di dunia ini adalah sementara sahaja. Umat Islam disuruh supaya membanyakkan amalan kebajikan semasa hidup di dunia. Untuk apa kita buat amalan kebajikan dengan banyak? Untuk mencapai kehidupan yang bahagia di akhirat kelak, insya-Allah. Mengingati akhirat yaitu dengan membanyakkan amal-amal soleh. Kita ingat akhirat, kita buat amal-amal soleh adalah lebih baik daripada mementingkan keduniaan semata-mata, kerana kehidupan akhirat adalah berkekalan. Orang yang berakal, yang beriman, yakni tidak kecewa dengan kesusahan yang dihadapinya di dunia. Dia dapat susah di dunia, dia tak kecewa, dia tak duka cita, malah dia sabar di atas kesusahan yang menimpa dia di dunia. Sabar di atas kesusahan akan diberi ganjaran oleh Allah kepada yang sabar itu dengan ganjaran yang besar. Jadi orang beriman, kalau dia susah di dunia pun dia sabar, dia tidak berduka cita, dan tidak pula gembira secara keterlaluan dengan kemewahan hidup di dunia ini. Kalau dia mewah, dia tidak keterlaluan sangat. Ini orang yang beriman. Kerana dia mengetahui bahawa kehidupan sebenar yang kekal abadi adalah kehidupan akhirat. Sebab itu kalau dia susah pun, dia tidak duka cita, dia tak gelisah, sebab susah di dunia adalah sementara waktu sahaja. Yang dia takut susah di akhirat, sebab susah di akhirat itu adalah susah yang kekal abadi. Kerana itu tumpuan orang beriman adalah untuk membina kehidupan yang kekal, iaitu kehidupan akhirat. Itu pengajaran yang kita dapat daripada hadis yang Nabi sabda,
Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal abadi melainkan kehidupan akhirat lah ya Allah. Itu satu hadis tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita kena ingatlah apa yang Nabi pesan kepada kita, apa yang Nabi sampai kepada kita. Hadis yang kedua pula, wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita salasun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaqun alaih. Ini hadis pun daripada Sayyidina Anas bin Malik rahimahullah juga. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas, Nabi bersabda, yatba'ul mayyita salasun, akan mengikuti, akan mengiringi seseorang yang mati itu salasun, tiga perkara. Tiga perkara akan ikut orang yang mati pi ke kubur dia. Siapa? Ahluhu, keluarga dia. Anaklah, cuculah, abang, adik, semua akan pergi. Wa maluhu, harta dia juga akan pergi ke kubur dia. Ada kereta, ada motor, ada apa, orang bawa pi. Dan yang ketiganya, amaluhu, amalan dia. Buat baik, pahala pun ikut. Buat jahat pun ikut. Ini tiga benda kan Nabi kata akan ikut kita pergi sampai kubur. Fayarji'u isnani, kata Nabi, dua daripada tiga tu dia akan balik. Wa yabqa wahidun, hak satu saja yang akan duduk dengan dia dalam kubur. Hak dua balik. Yarji'u ahluhu, keluarga anak cucu dia balik. Lepas simpan apa semua, siap apa semua baca talqin, mereka pun start kereta balik. Anak cucu keluarga. Wa maluhu, harta dia pun orang bawa balik. Ada mutu, ada kereta pun orang bawa balik. Wa yabqa amaluhu, yang akan kekal duduk dengan dia di dalam kubur, amalan dia. Amalan baik dia kah? Amalan jahat dia kah? Pahala dia kah? Dosa dia kah? Itu yang akan duduk dengan dia. Hak dua tadi balik. Jadi tuan-tuan, nah, sebab tu kita kena ingat. Kita kena buat banyak amalan-amalan kebaikan ini. Buat amalan-amalan kebaikan ini banyak-banyak. Sebab dia nak duduk dengan kita. Sama ada, kalau ada duit RM1, buat kebajikan dengan duit RM1 banyak-banyak. Hak kita buat kebajikan tu, dia pergi duduk dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu di antara doa yang Nabi ajak kita, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri mu'nisan. Ini di antara doa yang Nabi ajak kita. Setiap hari kita baca Quran. Lepas baca Quran, Nabi suruh baca berdoa, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan. Ya Allah, Engkau jadikanlah Quran itu dalam masa kami hidup ni sebagai kawan. Kita berkawan dengan dia. Kita baca dia Quran ni. Saya duk sebut selalulah.
Jadikan bacaan Quran itu amalan harian kita. Mau jadi kawan. Wa fil qabri mu'nisan. Dan jadilah Quran itu di dalam kubur nanti sebagai kawan setia saya, kawan setia kami, ya Allah. Dia duduk dengan kita dalam kubur. Pasal apa? Dia merupakan amalan yang kita buat masa kita hidup. Sebab tu Nabi kata, amalan saja yang akan duduk dengan kita. Ini di antara apa yang Nabi ajak kita supaya kita selalu baca Quran sebagai amalan-amalan yang baik, dan kita minta kepada Allah supaya Allah jadikan dia sebagai teman kita, kawan kita di dunia, dan sebagai teman setia kita bersama dengan kita di dalam kubur nanti. Tuan-tuan, waktu itu nak tidur malam, bacalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nak tidur malam, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Kalau tak boleh, bacalah ayat-ayat lain seperti ayat kursi, seperti Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, selain daripada Fatihah. Kemudian baca Qul ya ayyuhal kafirun. Ini di antara surah-surah Quran yang Nabi suruh kita baca sebelum tidur malam. Yang nombor satu sekali surah Tabar lah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat saja. Boleh tak baca? Nak bagi boleh baca senang, hafal lah. Kalau nak kena mangkit pula, nak cari Quran nak baca, kali 2 boleh buat. Tiap-tiap malam, nak kata tak boleh tu, tak mau katalah, tapi payahlah nak buat. Tapi kalau kita hafal, cukup senang. Tidur saja tak bantai atas kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Boleh tuan-tuan? Sebelum kita Allah panggil balik menghadap dia, hafal dulu surah ni. Biar duduk dalam otak kepala kita, dalam hati kita. Kita boleh jadikan dia sebagai kawan kita. Setiap malam kita baca dia. Dan Nabi bersabda, orang yang selalu baca setiap malam sebelum tidur surah Tabar, maka dia akan lepas daripada azab kubur. Tak ada. Dia kata tua dah ustaz tu, nak ngapai ke mana? Ngapai ni lagi hidup boleh. Tua ke muda, cerita lain. Cuma kalau muda, cepatlah sikit boleh. Sebab otak dia duk clear lagi. Kalau tua ni dia lambat sikit, tapi boleh. Boleh. Ada orang yang hafal, tua dah hafal. Orang tua-tua pergi duduk pondok saya, tua orang perempuan. Ada yang pergi tu baca Quran pun tak erti.
Lama dia duduk baca Quran pun pandai, surah Tabar pun dia hafal. Lah duduk mula hafal surah Yasin pula. Tak ada kerja lain. Boleh. Kalau kita baca aja suruh sambung, dia pasti sambung. Surah Tabar. Hak tu dia akan duduk dengan kita dalam kubur. Hak anak cucu balik habis. Dia tanam tok dia, tok wan dia. Lepas tu dia abang pula, dia panggil. Dia kata, adik, ya, panggil main ramai-ramai sikit. Buat apa? Mari kita pijak pergi rapat sikit, kok kita balik main dia derot. Panggil adik-adik tu abang main ramai-ramai, pijak kubur tok wan tu bagi rapat. Kok kita balik, kita lambat main, hujan main, kok dia derot. Itulah tuan-tuan. Lepas tu nak cari anak cucu yang nak baca doa kat Tok Wan hak mati tu pun payah. Jadi sebelum mati Tok Wan ni buat dulu bekal. Jangan duk harap kat orang. Orang tua pun ada hadis dia. Harap ke anak cucu mata buta sebelah. Harap ke orang mata buta dua belah. Maknanya tak boleh tunai. Kecuali anak cucu yang mengaji, yang dia faham agama, mungkin dia akan minta doa kepada tok wan, tok nenek dia tiap-tiap hari. Tapi kalau hak tak mengaji agama, tuan-tuan, hak tak ada, tuan-tuan, tak baca, tak berdoa kat tok wan. Dia nak doa sat untuk pak mak dia hak mati tak boleh. Dia pergi dengar ceramah politik boleh sampai pukul 12 tengah malam. Nak berdoa sat untuk pak mak mati tak boleh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nabi Allah Ibrahim ajak doa dalam Quran berada, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku ini sebagai hamba-Mu yang mendirikan sembahyang dengan sempurna. Wa min dhurriyyati, dan juga anak cucu aku. Ni Nabi Ibrahim sebagai Tok Wan, dia doa untuk dia buat sembahyang bagi betul dan anak cucu dia. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah doaku ini. Rabbana ighfirli wa liwalidayya. Dan Allah, ampunkanlah dosa saya, dosa dua ibu bapa saya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin, dan kepada orang mukmin semua. Yauma yaqumul hisab, pada hari akan dibangunkan, akan dihisapkan amalan. Itu antara doa Nabi Ibrahim. Dia doa ke anak cucu dia, dia doa kepada ayah ibu dia. Tu kalau anak cucu yang mengaji. Kalau tidak, sebab itu kita jangan duk harap buat untuk kita supaya kita ada bekalan-bekalan yang baik untuk kita balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam surah Al-Hasyr Allah ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur, kamu kena tengok, kamu kena kaji, kamu kena perhati tengok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Seseorang itu kena kaji tengok, kena lihat tengok, kena perhati tengok apa yang dia nak bawa untuk hari besok. Maksud hari besok ni hari mati, nak bawa apa? Nak bawa amalan apa, Waqfi? Allah suruh dah kita. Ayat ni turun 1000 tahun dulu dah.
Wattaqullah, hendaklah kamu sentiasa bertakwa pada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu amat tahu apa yang kamu buat. Allah suruh kita ni selalu perhati. Sebab itu kata Sayyidina Anas, Nabi sebut dalam hadis ni, seorang yang mati akan mengikuti dan mengiringi dia ke tanah perkuburan 3 perkara. Anak cucu dia, keluarga dia, harta dia dan amalannya. 2 akan balik, 1 saja yang akan duduk dengan dia di dalam kubur, iaitu amalan dia. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, 3 perkara yang akan mengikuti orang mati ketika dibawa ke kubur, iaitu kaum keluarga. Yang kedua, harta benda. Dan ketiga, dan amalan-amalan yang telah dilakukannya. Itu 3 benda. 2 perkara akan pulang, iaitu kaum keluarga dan harta benda. 1 perkara sahaja yang akan tinggal bersama-samanya, iaitu amalannya. Jelas. Orang-orang Islam hendaklah menggunakan nikmat kekayaan yang dikurnia Allah kepadanya. Guna untuk apa? Untuk perkara kebaikan yang boleh mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Guna nikmat tu. Kalau kita guna nikmat yang Allah bagi kat kita itu untuk nak buat kebaikan dan kebajikan, itu tandanya kita syukur nikmat itu. Walaupun kita tak kata alhamdulillah. Syukur nikmat apabila kita guna nikmat yang Allah bagi itu kepada apa yang Allah suruh kita. Itu makna syukur. Duit kita guna pada jalan Allah. Kesihatan tubuh badan Allah bagi, kita guna untuk jalan Allah. Ilmu pengetahuan yang Allah bagi, kita guna untuk agama Allah. Pangkat kedudukan yang Allah beri, kita guna untuk kebajikan dan untuk agama Allah. Itu makna kita syukur nikmat Allah lah tu. Sebaliknya, kalau nikmat itu kita tak guna mengikut apa yang Allah suruh, itu disebutkan apa? Kufur nikmat. Syukur nikmat dan kufur nikmat. Kita disuruh syukur nikmat, kita dilarang kufur nikmat. Kufur nikmat lagu mana? Kita gunakan nikmat yang Allah beri bukan kepada benda-benda kebaikan, bukan kepada benda-benda yang dituntut kepada kita oleh Allah. Itu maknanya kufur nikmat. Umat Islam dikehendaki supaya sentiasa melakukan amalan-amalan soleh sebagai bekalan di akhirat nanti. Kaum keluarga si mati hendaklah melakukan amalan-amalan soleh bagi si mati. Kena buat tuan-tuan untuk menambahkan lagi pahala kebajikannya. Kita sebagai anak, kita boleh bersedekah, kita boleh berwakaf, kita boleh buat kebajikan-kebajikan dengan wang ringgit kita, dan kita niatkan pahala bagi kepada mak ayah kita. Buat bendang ayah tinggal pusaka, duduk atas rumah pusaka ayah, tapi tak buat apa pun kebajikan kat dia. Kesian kat orang tua tu.
Kita kena buat kebajikan untuk ayah dan ibu kita yang sudah mati. Mereka nak buat tak boleh dah dapat siapa mati. Kita tolong buat. Kita baca Quran, kita hadiah pahalanya untuk dia. Ya Allah, Engkau sampaikanlah pahala bacaan Quranku ini untuk ayahku, untuk ibuku. Allahumma ba'as sawaba ma qara'tu min kalamikal qadim. Ya Allah, Engkau sampaikan pahala apa yang aku baca daripada kitabmu ini ila ruhi walidayya, kepada ruh dua ibu bapakku. Boleh tuan-tuan? Boleh. Buat kebajikan begitu juga. Dengar orang nak buat masjid, orang nak buat surau, kita cari duit. Paling kurang RM3,000. 1,000 untuk kita, 1,000 untuk mak, 1,000 untuk ayah. Nah, pergi bagi. Ni, datang kuasa. Ni, duit saya ni ada 3,000. Saya buat kebajikan untuk saya, mak saya, ayah saya. Tu sebab tu dia kata tu. Kaum keluarga si mati hendaklah melakukan amal-amal soleh bagi si mati untuk menambahkan lagi pahala kebajikannya. Dia pun berasa bahagia. Pasal apa? Anak dia tak pernah lupa kat dia. Bukan setakat doa saja, buat kebajikan pun bagi pahalanya kat dia. Ada orang kata, kalau kita duk buat kebajikan, bagi kat ayah, bagi kat mak, kita ada apa? Buat kebajikan, bagi kat ayah. Baca Quran, bagi pahala kat ayah. Kita tak ada apa. Awak bodoh sangat. Bodoh sampai teratur. Itu tak mengaji. Dia ingat buat kebajikan ni, dia ingat macam bagi nasi bungkus. Bagi nasi bungkus kat orang, dia tak ada. Kita buat kebajikan kat orang, kita dapat pahala. Dan orang tu dapat pahala sebab kita buat kebajikan, kita sampaikan pahala kebajikan tu kat dia, dia dapat pahala. Kita yang buat pun dapat pahala, tuan-tuan. Pasal kita buat benda baik. Janganlah duk kata, semua bagi kat mereka, kita tak ada apa. Dak, awak bengong bodoh sangat tak mengaji. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Itu pun kita tunjuk orang buat baik, maka orang tu buat pasal kita duk ajak dia, kita tunjuk dia, maka pahala Allah bagi kat kita hak tunjuk dia ni sama dengan pahala hak dia buat. Ni kita duk abang nak tidur malam, baca dulu surah Tabar apa semua. Kita tunjuk kat orang, habaq kat orang apa semua. Tiba-tiba ada orang hak dalam majlis ilmu ni buat benda tu. Kita hak ajak, hak abang kat dia pun dapat pahala sama. Bukan dia nak okey, tuan-tuan buat kebajikan dalam agama. Sebab itu tuan-tuan, ni Al-Imam Nawawi yang tinggal hadis-hadis Nabi, karang kitab ni hadis kita 1,000 lebih ni. Banyak manalah pahala yang dia dapat, tuan-tuan. Ni orang baca setiap zaman, dia mati pun ada berapa dah, tak 1,000 tahun dah mati, tahun 600 lah pun ada 1,000, dekat 800 tahun dah mati. Bagaimana pahala yang dia dapat? Pasal dia tinggal benda orang boleh baca, orang boleh beramal. Man dalla ala khairin, siapa yang tunjuk orang kepada kebaikan, ajak orang kepada kebaikan, tinggal kepada orang ajaran-ajaran kebaikan, kafa'ilihi, pahalanya sama dengan orang yang buat kebajikan itu. Itu dia panggil ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang kita dapat faedah daripadanya.
Kita dapat faedah bukan setakat kita beramal dengan ilmu, kita ajak orang lain beramal, kita juga dapat pahala. Tuan-tuan oi. Keempat, apa yang tinggal bersama si mati selepas dikebumikan adalah amalannya. Itu yang tinggal, yang dia menjadi pertaruhannya. Kalau tinggal amalan dia bawa tu amalan baik, insya-Allah dia akan mendapat kebaikan. Tapi wal'iyazubillah, kalau amalan dia bawa bersama dia tu amalan-amalan tidak baik, dosa, maka dia akan mendapat siksa daripada amalan itu. Wal'iyazubillah. Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Suratul Muddathir. Ni. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Surat Al-Mudaththir ayat 38. Yang maksudnya setiap diri adalah bertanggung jawab ke atas apa yang dilakukannya. Setiap diri kita ni, kita bertanggung jawab apa yang kita buat. Kerana itu hendaklah kita memilih teman yang akan menemani kita dalam kubur nanti. Cari teman mana nak kawan kita dengan kubur. Alangkah bahagianya kita, tuan-tuan, kalau yang teman kita dalam kubur itu Al-Quran. Kalau yang teman kita dalam kubur itu amalan-amalan saleh kita, tuan-tuan. Solat sunat kita ada teman kita dalam kubur. Quran teman kita dalam kubur. Bahagialah kita, tuan-tuan. Tapi wal'iyazubillah, kalau ada teman kita dalam kubur itu dosa dan amalan-amalan jahat, wal'iyazubillah, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap diri adalah bertanggung jawab ke atas apa yang dilakukannya. Kerana itu hendaklah kita memilih teman yang akan menemani kita di dalam kubur nanti. Kelima, amalan yang dimajukan oleh manusia. Yang dimajukan mana yang dilakukan, yang dibuat, yang dilakukan oleh manusia lebih baik daripada harta dan anak-anak yang ditinggalkan. Nah, kita buat amalan yang baik itu lebih baik daripada anak-anak yang kita tinggal, harta benda yang kita tinggal. Sebab amalan yang baik itu sudah pasti kita akan mendapat pahala dan balasan yang baik dari Allah sebab kita buat amalan baik. Tapi kalau kita tinggal anak, belum tentu anak itu berdoa kat kita. Kalau kita tinggal harta, belum tentu harta itu dibuat kebajikan untuk kita. Sebab itu amalan kebajikan itu adalah lebih baik daripada anak yang kita tinggal, lebih baik daripada harta yang kita tinggal. Itu kata dia. Amalan yang dimajukan, yang dilakukan, yang dibuat oleh manusia, lebih baik daripada harta dan anak-anak yang ditinggalkannya. Allah. Tuan-tuan, hadis 88, satu lagi insya-Allah. Hadis ni semua hadis Sayyidina Anas. Hak bola-bola Sayyidina Anas, hak kedua Sayyidina Anas, yang ketiga ni pun Sayyidina Anas juga yang riwayat hadis. Yang kedua Sayyidina Anas, yang ketiga ni pun Sayyidina Anas juga. Sayyidina Anas ni dia sahabat yang selalu dengar hadis Nabi sebab dia duduk dengan Nabi ketika umur 10 tahun sampai 20 tahun.
Selalu dengar. Ni hadis yang dia dengar daripada Nabi. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nari yawmal qiyamah fa yusbaghu fin nari sabghatan summa yuqalu ya ibn adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqulu la wallahi ya rabbi wa yu'ta bi ashaddi an-nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannati fa yusbaghu sabghatan fil jannati fa yuqalu lahu ya ibn adam hal ra'aita bu'san qattu hal marra bika shiddatun qattu fa yaqulu la wallahi ma marra bi bu'sun qattu wa la ra'aitu shiddatan qattu. Allah ini satu cerita Nabi kepada kita melalui riwayat Sayyidina Anas ni, cerita akhirat nanti. Nabi cerita ada dua orang manusia di akhirat nanti. Hak seorang tu manusia yang kaya raya di dunia ni. Dia dapat nikmat Allah banyak. Tapi dia adalah ahli neraka. Sebab kekayaan yang dia dapat itu bukan secara halal. Dan dia guna pula kekayaan yang dia dapat itu bukan kepada apa yang diredai oleh Allah. Itu satu. Hak seorang lagi Nabi cerita, dia hidup di dunia ni susah, miskin, papa kedana, tapi dia sabar. Dia miskin pun tidak menyebabkan dia tak buat amalan-amalan baik. Dia buat amalan baik walaupun dia miskin. Akhirnya dia dijadikan sebagai ahli syurga. Hak tadi senang, kaya, harta banyak, tapi dia dapat kekayaan itu cara tak betul, akhirnya jadi ahli neraka. Di dunia dia senang, duit banyak, di akhirat dia susah, ahli neraka. Hak seorang lagi di dunia dia susah, papa kedana, tapi dia sabar atas kesusahan, kebaikan-kebaikan, amalan-amalan dia tak tinggal. Akhirnya di akhirat kelak Allah letak dia dalam syurga. Dua orang ni Nabi cerita, malaikat ambil hak ahli neraka tu. Hak senang di dunia, kaya raya, duit banyak tu senang. Waktu ahli neraka tu, malaikat ambil, bawa dia, naik dia, pergi celup dalam neraka sekali. Ayat neraka duk menidih tu, dia pergi celup malaikat, rejam dia masuk dalam neraka. Kemudian malaikat tanya dia, lepas kena celup dalam neraka tu, malaikat tanya dia, ada tak hang nampak kebaikan-kebaikan apa? Ada tak hang rasa nikmat-nikmat apa? Dia jawab, ya Allah, rasa nikmat apa? Dia kena celup dalam neraka ni. Nikmat yang dia duk rasa di dunia dulu, kemewahan yang dia miliki di dunia ini dulu, apabila dia kena celup sekali dalam neraka, benda tu bagi dia tak ada. Nikmat yang pernah dia rasa tu, rasa lagi tak ada nikmat.
Tu nak katanya azab neraka ni pedih. Tu Nabi cerita. Hal ra'aita khairan qattu? Nampak dah kebaikan. Wa hal marra bika na'imun qattu? Yang pernah dak rasa nikmat. Lepas kena celup dalam neraka, nikmat hak dia duk terima di dunia ni tak rasa apa. Habis. Jadi apa maksudnya? Apabila kena azab sikit pun, nikmat yang dia duk rasa di dunia ini sudah tidak ada nilainya lagi bagi dia berbanding dengan azab yang dia kena dalam neraka walaupun sedikit. Jangan kata duduk lama, kena celup sekali je pun lupa habis nikmat-nikmat dunia dulu. Lepas tu malaikat bawa pula hak ahli syurga yang di dunia dulu susah. Papa ke dana. Allah malaikat bawa buh dia sat dalam syurga. Lepas tu buat keluar kan. Malaikat tanya, ni nak tanya kamu. Kamu berasa susah tak? Apa kamu berasa susah? Berasa kesempitan, kesusahan rasa tak? Dia kata tak ada lah Allah. Hak susah di dunia tu tak ada berbanding dengan nikmat syurga ni. Tak ada rasa dah hak susah di dunia. Tak ada rasa dah kesempitan di dunia dulu. Tu Nabi Habak kata, orang ni apabila dia dapat saja balasan nikmat syurga, hak susah di dunia ni lupa habis. Begitu juga hak di dunia dulu dia duk senang mewah apa semua, kena sikit aja azab neraka, lupa habis kesenangan dunia dulu. Oleh itu, carilah kesenangan akhirat, syurga Allah. Walaupun di dunia kita susah. Jadi macam orang nak doa ni, jangan kita cari hanya semata-mata kesenangan dunia, kita senang di dunia, tapi di akhirat kita akan kena azab Allah. Itu cerita hadis ni. Yu'ta bi an'ami ahli dunya, dibawa mai manusia yang paling hebat terima nikmat Allah di dunia ini, tapi min ahli nar, dia ahli neraka yaumul qiyamah, pada kiamat. Wa yusbah fin nari sibghatan, dicelup di dalam neraka sekali celup. Summa yuqal, kemudian malaikat tanya dia, ya ibna Adam, hei manusia, hal ra'aita khairan qattu, adakah pernah kamu lihat kebaikan itu? Wa hal marra bika na'imun qattu, adakah telah berlalu kamu mendapat nikmat? Jadi malaikat tanya dia, nikmat yang kamu terima di dunia dulu, kemewahan yang kamu terima di dunia dulu tu, hang rasa lu ke mana? Qala wallahi ya Rabbi, dia kata, tidak Allah, nikmat yang saya terima di dunia dulu, kesenangan nikmat yang saya terima dulu, tidak ada nilainya pada hari ini. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya, dan dibawa pula seorang manusia yang cukup siksa kesempitan di hidup di dunia ni, susah, min ahlil jannah, tapi dia ahli syurga. Wa yusbahu subghatan fil jannah, dibawa dah, dimasukkan dia sekejap ke dalam syurga. Wa yuqalu lahu, kemudian malaikat tanyanya, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'san qattu, hal marra bika syiddatun qattu, ya anak Adam, kamu rasa susah lagi kah? Kamu rasa kesempitan lagi kah? Dia kata, fa yaqulu wa la wallahi,
Tidak Allah, saya tak rasa dah kesusahan. Kesusahan yang saya alami di dunia dulu berbanding dengan nikmat yang saya dapat sikit baru masuk syurga sekali. Tak ada dah kesusahan itu. Hilang segala kesusahan itu. Wala ra'aitu syiddatan waqtu, dan saya tidak melihat lagi kesempitan hidup pada hari ini. Jadi tuan-tuan, begitulah nak cerita kat kita bandingan hidup dunia dengan akhirat. Walaupun senang lagu mana di dunia, tapi apabila pergi di akhirat kena azab sedikit saja, tak ada nilai hak kesenangan di dunia tu. Begitu juga orang yang susah di dunia ini, tapi apabila dia dapat nikmat sedikit saja di akhirat kelak, maka tidak ada lagi kesusahan dia rasa pada hari kiamat kelak. Itu dia tuan-tuan, makna hadis. Daripada Anas katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat nanti akan didatangkan, dibawa datang orang yang paling mewah dengan nikmat dunia, yang ia adalah penghuni neraka. Dia mewah di dunia tapi penghuni neraka. Lalu dicelupkan sekali, celup ke dalam api neraka. Dia kejam, celup sekali dalam neraka. Kemudian dia ditanya oleh malaikat, wahai anak Adam, adakah pernah engkau mendapat kebaikan dan merasa nikmat walaupun sedikit? Hang rasa dapat nikmat tak? Hang rasa dapat kebajikan tak walaupun sedikit di dunia dulu? Dia jawab apa? Jawabnya, demi Allah, tidak wahai Tuhanku, saya tak pernah. Jadi nak habaq keadaan nikmat yang diterima di dunia dulu berbanding dengan azab yang baru terima ni, habis nikmat tu, hilang, tak terasa apa dah. Kemudian didatangkan pula orang yang paling menderita hidupnya di dunia, susah hidup dia di dunia ni, dan dia adalah daripada golongan ahli syurga. Lalu dimasukkannya sebentar ke dalam syurga. Mereka masuk dia sat dalam syurga. Kemudian ditanya kepadanya, wahai anak Adam, adakah engkau pernah merasa tersiksa dan mendapat kesempitan walaupun sedikit? Hang merasa siksa tak di dunia dulu? Hang merasa sempit dunia dulu? Lalu dia menjawab, tidak demi Allah. Tak terasa dah hak sempit di dunia dulu. Pasal dia dapat sat saja dimasukkan dia ke dalam syurga, pun hilang segala kesempitan dulu. Aku tidak pernah merasa tersiksa dan tidak pernah pula mendapat kesusahan walaupun sedikit. Jadi nak abang kat kita bahawa mewah di dunia ini berbanding akhirat tak ada nilainya. Susah di dunia ini berbanding akhirat tidak ada nilainya. Kesusahan dan kesempitan hidup di dunia hendaklah dihadapi dengan penuh kesabaran dan ketabahan hati, kerana ada di sebaliknya kesempitan, ada di sebalik kesempitan itu ada kebaikan untuk dirinya di akhirat kelak. Sabar, insya-Allah dia akan dapat baik di akhirat kelak, pahala di sisi Allah. Islam menyuruh umatnya supaya menggunakan kemewahan hidup di dunia ini. Guna untuk apa? Dengan mengikut cara yang diridai Allah, supaya kemewahan tersebut mendatangkan kebahagiaan kepadanya di akhirat kelak. Kita gunakan kemewahan ini. Kita sebut tadi syukur nikmat apabila kita gunakan nikmat itu pada jalan kebaikan. Tapi kalau kita guna nikmat itu pada jalan kemaksiatan, kejahatan, maka itu namanya kufur nikmat. Ingatlah,
syukur nikmat, kufur nikmat. Kemewahan selalunya membawa seorang itu lupa daratan. Sungguh. Oleh yang demikian, ia hendaklah berhati-hati supaya tidak menyalahgunakan kemewahan tersebut untuk melanggar perintah-perintah Allah. Kena ingat, kita dapat nikmat, yang bagi nikmat kat kita Allah. Takkan kita nak buat benda yang Allah larang dengan nikmat yang dia bagi kat kita. Kena buat benda yang dia suruh lah. Disebabkan azab yang tidak terperi sakitnya. Karena azab neraka ni terlalu berat. Disebabkan azab yang tidak terperi sakitnya, ahli neraka merasakan dia tidak pernah mendapat nikmat di dunia dulu. Walaupun dia duduk dunia ni dapat nikmat, tapi pipi kena azab neraka di akhirat kelak. Dia rasa nikmat dunia ni tak ada apa bagi dia. Itu makna dia. Disebabkan azab yang tidak terperi sakitnya, ahli neraka merasakan dia tidak pernah mendapat nikmat di dunia dulu. Sedangkan dialah orang yang paling mewah, tapi dia tak rasa segala kemewahan itu. Dan disebabkan nikmat yang tidak mampu digambarkan oleh ahli syurga, dan disebabkan nikmat yang tidak mampu digambarkan, ahli syurga merasakan bahawa dia tidak pernah menghadapi kesangsaraan atau penderitaan di dunia. Tak terasa hak dunia dulu ni, sebab di akhirat dia dapat nikmat, sedangkan dialah orang yang paling sangsara dan menderita di dunia dulu. Tapi pergi ke akhirat duduk dalam syurga, lupa habis penderitaan di dunia dulu. Hak duduk dalam neraka pula lupa habis nikmat di dunia dulu. Itulah tuan-tuan kedudukan yang Nabi cerita kat kita tentang nikmat dan azab yang akan diterima oleh manusia-manusia yang pergi menghadap Allah, menerima balasan dari Allah yang di dunia dulu walaupun senang, oleh sebab menerima azab Allah di akhirat, kesenangan dunia itu tidak ada nilainya baginya, dan kesusahan di dunia juga apabila seorang itu mendapat nikmat Allah di akhirat kelak, maka kesusahan itu tidak ada kesannya bagi dia. Itulah tuan-tuan dan puan-puan hadis kita malam ni. InsyaAllah kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah kita akan baca lagi hadis-hadis ini pada kuliah kita akan datang, hadis 89 insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita melalui hadis-hadis riwayat Sayyidina Anas ini akan meninggalkan pengajaran kepada kita dan akan memberikan kepada kita semangat untuk kita melakukan amal-amal kebajikan sebagai bekalan kita untuk di hari akhirat nanti insya-Allah. Jadi setakat itu dululah kuliah saya pada malam ini, yang baik datangnya dari Allah dan ilham darinya, yang tidak baik itu adalah dari pada sifat kekurangan yang ada pada diri manusia ni tuan-tuan. Mudah-mudahan segala apa yang kita sampaikan itu diberikan oleh Allah pengajaran untuk kita dan diberikan oleh Allah kekuatan untuk kita supaya kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita ini insya-Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dan tuan-tuan, saya ingatkan sekali lagi,
masa nak tidur malam, kalau boleh bacalah surah Tabar, kalau tak boleh bacalah suratul Ikhlas, bacalah surah Fatihah, surah Qul huwallahu, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, baca ayat kursi dan baca juga surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Itu tu mudah, kita dah hafal dah. Jangan tak baca langsung tuan-tuan. Tak kepala atas badan lupi. Tu pun mudah. Subuh dijaga balik. Kalau lup terus, lagu mana? Baca. Ini di antara surah-surah yang Nabi suruh kita baca sebelum daripada kita tidur malam. Sekian dulu. Aqulu qawli hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.